Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita nikmatul imdad, dapat kita sama-sama meneruskan lagi pada malam ini pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita sampai pada perbincangan susunan dalil berkaitan dengan kidam, ya, berkaitan dengan kidam, atau masih lagi berkaitan dengan wujud, berkaitan walau lam yakun qad berkaitan dengan kidam, berkaitan dengan sifat kidam, yang mana kita berhenti pada kata Muhasyi rahimahullah wa nazmuhu hakaza. Kita ambil situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa nazmuhu hakaza. Dan susunan dalil atau muqaddimah bagi qiyas tersebut begini. Apa dia kata? Idh law kana hadithan laftaqara ila muhdithin lakinnahu laysa muftaqiran ila muhdithin yuntiju annahu laysa bihadithin. Jadi maknanya kalau kita boleh susun balik, maknanya dia punya susunannya, jumlah syartiyahnya, law kana hadithan, law kana Allahu hadithan laftaqara ila muhdithin. Lepas tu dia punya sughra ataupun jumlah istisnaiyah tu apa dia? Dia ialah lakinnahu laisa muftaqiran ila muhdithin. Jadi bila menafi tali, maka dia akan menatijahkan nafi muqaddam. Maka natijahnya ialah annahu laisa bihadithin. Kemudian kata Muhasyi rahimahullah, walamma kanatil istithna'iyatul madhkuratu, tatkala adalah istisna yang tersebut itu, mana? Lakinnahu laisa muftaqiran ila muhdithin, tetapi Tuhan itu tidak berhajat kepada pencipta itu. Itu jumlah ataupun muqaddimah istisnaiyah itu nazariyatan, dia itu nazariyah. Taftaqiru yang berhajat ila dalilin, kepada dalil. Taftaqiru tu jumlah tu jadi sifat pada nazariyah. Dia panggil sifat kasyifah. Nazariyah tu apa? Yang berhajat kepada dalil lah. Hujah ataupun kita kata dakwa ataupun jumlah nazariyah ini lawannya daruriyah. Daruriyah itu hujah yang tak berhajat kepada dalil. Tapi nazariyah ni ma yahtaju ila nazarin, jadi berhajat ia kepada dalil. Walamma kanatil istisnaiyatul madhkuratu nazariyatan taftaqiru ila dalilin asyara itu taftaqiru ni jumlah ni jadi sifat pada nazariyah. Asyara tu jawab bagi lamma. Asyara lahu, maka mengisyarat oleh musannif lahu ay li dalilin. Musannif isyarat kepada dalil bagi istisnaiyah itu.
biqaulihi wa yalzamud daur ila akhirih. Wa yalzamud daur ila akhirih. Okey. Ni dia kata sini kan. Fayaftakiru ila muhdithin wa yalzamud daur awit tasalsulu. Maka lazim oleh daur ataupun tasalsul. Wa nazmuhu hakadha, susunannya kita buat begini. Jadi susunan bagi dalil tu begini. Apa dia? La idh law iftaqara ila muhdithin, kalaulah Tuhan itu berhajat kepada muhdith yang mencipta, yang membaharukannya. Laftaqara muhdithuhu ila muhdithin, maka berhajatlah oleh yang membaharu dan yang menciptanya kepada pencipta juga. Kalau Tuhan tu hadis baharu, maka tentu ada yang menciptanya. Jadi penciptanya tu juga berhajat kepada pencipta. Wahakadha, dan seterusnya. Wa yalzamu, maka lazim oleh ad-dauru awit tasalsulu, oleh daur dan tasalsul. Maka bila begitu, andaiannya bila ada yang mencipta, pencipta tu dicipta oleh yang lain, dan yang lain itu dicipta oleh yang lain, yang lain itu dicipta oleh yang lain. Andaian bagi kita kata iftiraq ini, ataupun andaian bagi hujah ini dua saja. Sama ada dia berterusan tanpa ada penghujung, ataupun dia terpaksa kembali balik kepada awal. Dia tak akan jadi yang ketiga dah. Kalau kita mengandaikan ada silsilatun minal ilalil ghairi mutanahiyah, berentetan rantaian illah-illah yang tidak berkesudahan itu, yang tidak ada kesudahan ini, maka andaiannya dua. Sama ada rantaian illah itu dia tidak ada sudah, infinity, tak ada sudah, ataupun dia akhirnya kembali pula balik. Kembali balik. Maka sebab itu dia akan lazim oleh daur ataupun tasalsul. Wa kullun minhuma muhalun, dan setiap daripada satu daripada kedua tu, setiap satu tu mustahil. Fama yastalzimuhuma, dan perkara yang melazimkan keduanya, perkara yang membawa kepada natijah berlaku daur ataupun tasalsul itu, perkara itu juga apa dia perkara itu? Fama ma yastalzimu tu wa huwa iftiqarul muhdithi, iaitu berhajatnya oleh yang mencipta ila muhdithin, kepada pencipta yang lain menciptakannya. Kadzalika ay muhalun, demikianlah juga. Yakni apa? Bila begitu, benda yang membawa kepada daur dan tasalsul, iaitu berhajatnya muhdith kepada muhdith yang lain yang mengadakannya, maka dia juga mustahil. Fal matlub, maka yang dituntutnya wahwa thubutul qadimi la yatimmu, maka yang dituntutnya ialah sabitnya zat yang qadim, dia itu la yatimmu illa bi thalathati aqyisatin, tidak sempurna pendalilan itu kecuali dengan 3 qiyas yang kita sebut tadi. Hak mula-mula, kemudian qiyas yang kedua, kemudian dalil bagi qiyas tu. Nampak tak? Jadi pendalilan kepada pensabitan yang qadim itu la yatimu illa bi thalathati aqyisatin, dengan 3 qiyas. Ini dari segi susunan dalil lah. Jadi orang tak tahu ni tak masalah, orang yakin dan beriman Tuhan tu qadim, dah boleh susun dalil, itu tambahan dah, itu dak fardu ain dah tu. Itu bagi ahli takhassus bidangnya, penuntut ilmu, memanglah perlulah mereka mempelajari dan tahu tentang cara perhujahan ni. Adapun masyarakat awam tak perlu tahu pun, tapi kalau tahu alhamdulillah. Kama alimta, sebagaimana telah kamu tahu. Jadi ada tak yang boleh susun balik? Dia kalau ada pelajar-pelajar ataupun ada siapa-siapa ada kelapangan, tulis balik. Cuba susun balik ikut qiyas mantik tu, berapa lapis qiyas
pada masalah pendalilan ni. Kita nampak lalu macam mana diaplikasikan tajuk qiyas dalam mantik itu. Maka macam mana ulama aplikasikan dalam masalah kitab kita ni, dalam pengajian kitab kita ni. Habis katanya wal ashalu fi tartibil lawazimi, dan yang paling mudah pada nak menyusunkan lawazim, kelaziman-kelaziman itu. Paling mudahnya kita boleh susun dalil lazim, pelaziman tu antara qiyas itu gini. Dia kata wal asalu fi tartibil antakula, bahawa kamu kata lau lam yakun qadiman, kalau Tuhan itu tidak qadim, lakana hadithan, nescaya dia itu baharu. Walau kana hadithan, itu dia jumlah kubra tu. Dah habis tu. Sughra istisnaiyah tak ada tu. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan, lakinnahu laisa bihadithin fa huwa qadimun. Itu nampak dia hazah dua tu. Hazah istisnaiyah dengan natijah. Dia terus masuk mana? Terus masuk kepada apa dalil bahawa dia itu tidak qadim. Dalil kepada istisnaiyah, lakinnahu laisa qadiman, tetapi Tuhan itu tidak qadim. Masuk kepada qiyas yang kedua, walau kana hadithan, kalau Tuhan itu baharu, laftaqara ila muhdithin, nescaya dia berhajat kepada yang membaharukan. Itu juga dihazahkan istisnaiyah dia, lakinnahu lam yahtaj ila muhdithin fahuwa ghairu muftaqi fahuwa laisa bihadithin. Lakinnahu laisa muftakiran ila muhdithin, maka fahuwa laisa bihadithin. Maka dia buat datang apa dalil pula? Dalil kepada istisnaiyah bagi qiyas ini. Kan kita katakan lau kana hadithan laftaqara ila muhdithin, lakinnahu la yaftakiru ila muhdithin. Nampak tak ni? Nampak saya pun buat laju-laju ni. Kira Pak Keti belaka lah ni. Ni satu. Qiyas ni ada dua yang dihazah. Pertama istisnaiyah, lepas tu natijah dia. Ni pun qiyas lain pula ni. Istisnaiyah dan natijahnya. Qiyas kedua tu ialah dalil kepada istisnaiyah. Okay. Sekarang ni dalil kepada apa? Dalil lakinnahu la yaftakiru ila muhdithin. Apa dalil bahawa Tuhan tidak berhajat kepada pencipta? Ini dalil istisnaiyah yang seluruhnya. Dia kata lawiftaqara, kalau Tuhan itu berhajat ila muhdithin, kepada yang membaharukan, kepada pencipta, laftaqara, maka berhajatlah, laftaqara muhdithuhu ila muhdithin, nescaya berhajatlah oleh penciptanya itu kepada pencipta yang menciptanya juga aidan. Kenapa? Lin'iqadil mumathalati bainahuma, kerana berlakunya persamaan antara keduanya. Mana? Kedua-duanya kan muhdith. Jadi kita kata muhdith ini, mereka yang mengatakan tidak qadim, makna muhdith baharu. Maka muhdith yang menciptakan muhdith pertama itu, muhdith yang menciptakan muhdith pertama itu muhdith kedua. Kalau kita kata muhdith itu bersifat qadim, selesailah. Makna itulah sifat yang patut, sifat Tuhan, bersifat qadim. Tapi kita kata tak qadim. Bila tak qadim, makna dia ada awal. Dia diciptakan daripada tidak ada pada ada. Siapa cipta dia? Muhdith yang kedua. Dan muhdith ni kan muhdith. Apa sifat dia? Kita nafi juga qidam. Dia baharu juga. Maka berhajat kepada muhdith yang ketiga. Seterusnya lah sampai tidak ada kesudahan. Okay? Kerana kita memasalah antara keduanya. Dari segi kedua-duanya itu muhdith dan kita nafikan qidam. Kemudian dia kata lepas tu apa pula tu? Walau iftaqara. Jadi mana qiyas ni? Dia kata
Qiyas yang seterusnya. Walau iftaqara ila muhdithin laftaqara muhdithuhu ila muhdithin lakinnahu lam yaftakiru ila muhdithin lakinnahu bukan tak ada dah situ. Sebab ijawab dah situ. Situ je dia kata li'niqa di muathalah baina walau iftaqara muhdithuhu dan kalaulah berhajat muhdithuhu ila muhdithin jika berhajat penciptanya kepada pencipta lain la lazimad dauru awit tasalsulu, maka lazim oleh daur ataupun tasalsul. Wa kullun minad dauri awit tasalsuli muhalun, maka setiap daripada daur ataupun tasalsul itu mustahil. Boleh je nak buat gini kalau kita kata qiyah. Jadi makna pak lah sini tak? Kita tengok. Wala law iftaqara ila muhdithin laftaqara muhdithuhu ila muhdithin lakin muhdithuhu lam yaftaqir ila muhdithin, maka jawabnya fala yaftakiru ila muhdithin. Kemudian datang pula dalil kepada lakinna muhdithuhu lam yaftakiru ila muhdithin. Dalilnya apa? Law iftaqara muhdithuhu ila muhdithin. Jadi ada pak dah situ kalau ikutnya. Nampak tak? Ada pak dah situ. Kalau kita pecahkan lagi, dia jadi pak situ. Ni dalil kepada istisnaiyah bagi muqaddimah yang ni atau qiyah yang ni. Law iftaqara ila muhdithin laftaqara muhdithuhu ila muhdithin. Nampak? Jadi dalilnya apa? Istisna dia macam mana? Lakin muhdithuhu lam yaftakiru. Ataupun lakinnahu lam yaftakir muhdithuhu ila muhdithin. Lakinnahu lam yaftakir muhdithuhu ila muhdithin. Falam yaftakir huwa ila muhdithin. Apa dalil bagi istisna tu? Law iftaqara muhdithuhu ila muhdithin la lazimad daur awit tasalsulu lakinna dauru awit tasalsulu muhalun fala yaftakiru tak jadi gitu. Nampak? Jadi fala yaftakiru muhdithu ila muhdithin jadi nafi hak ni je. Tapi nafi ni dia akan berjangkit kepada apa? Jangkit kepada penafi yang sebelum ni. Sebab itu dia tidak asingkan ni. Nampak? Kita tengok dia kata sebab ia akan jadi law iftaqara muhdithuhu ila muhdithin la lazimad dauru awit tasalsulu. Jadi hak ni jika berhajat ni, sekali kita nafi berhajat muhdis Tuhan tu kepada muhdis lain, nescaya berlaku dua tasasul. Sekarang ni dia nak batalkan hak ni daripada awal. Sebab itu tak perlu beralih pun pada qiyah yang selepas tu. Kecuali atas jalan kita nak susun sajalah. Law iftaqara muhdithuhu ila muhdithin la lazimad dauru awit tasalsulu lakin ad-dauru awit tasalsulu muhalani falam yaftaqir muhdithuhu ila muhdithin, maka tidak berhajat muhdisnya kepada muhdis lain. Tapi muhdis dia ada tak? Itu isunya. Jadi dakwa tu dakwaan kepada benda lain lah tu. Nampak? Jadi dia sebenarnya batal pada qiyah yang ketiga tu telah dapat di natijahnya situ dah. Natijahnya situ dah. Cuma yang keempat ni dia bawa datang sekadar untuk menjadi dalil dan sekadar untuk mensabitkan mustahil do dan tasasul ni, bagaimana apa yang membawa kepada do dan tasasul, benda itu juga mustahil. Okay. Wa kullu minad dauri awit tasalsuli muhalun. Maka fama ada ilaihi, maka perkara yang membawa kepadanya. Tengok. Perkara yang membawa kepadanya. Apa dia? Wa huwa iftiqaru al-muhdithi ila muhdithin.
muhalun. Iaitu berhajatnya muhdis kepada muhdis lain, muhal. Sekarang ni muhdisuhu ni 3 lapis dah ni. Tak? Law iftaqara muhdisuhu ila muhdisin. Pencipta kepada muhdisuhu. Apa ni? Law iftaqara ila muhdisin. Kalau Tuhan berhajat pada muhdis, nescaya apa? Laftaqara muhdisuhu, nescaya berhajat oleh muhdisnya. Nampak? Jadi ada 3 lapis tu. Law iftaqara ila muhdisin, kalau Tuhan tu berhajat pada muhdis. Kita kata ini ilah berhajat kepada muhdis. Lalu Tuhan ilah itu berhajat pada muhdis, nescaya berhajat oleh muhdisnya kepada muhdis yang lain. Muhdis yang lain. Jadi 3 lapis ni, 1, 2, 3. Walau iftaqara muhdisuhu ila muhdisi. Kalau muhdis kepada Tuhan ni berhajat pada muhdis lain, maka lazim du dan tasasu. Lazim du dan tasasu. Dan tasasu. Okey. Nampak tak? Kalau muhdis ini berhajat kepada muhdis ini, maka lazim du tasasu. Jadi kalau muhdis ni tak berhajat kepada muhdis lain, jadi nampak tak? Jadi itu isu. Jadi kalau kita letak do tu sini, kalau muhdisuhu tu berhajat pada muhdis, lazim do tasasu. Dah kat sini. Nampak tak? Jadi apa nama ni? Kita baca dulu, tengok dulu. Kita tengok dulu nampak tu? Nampak ke mana dia punya susunan tu? Pelaziman dua tasasul tu dibawa pada berhajatnya muhdis kepada Tuhan kepada muhdis lain. Maknanya kalau kita letak dua tasasul sini apa dah? Maknanya berhajatnya muhdis iaitu Tuhan tu sendiri kepada muhdis lain tu bawa pada dua dan tasasul dah. Situ tu dah bawa pada dua dan tasasul dah. Tapi kalau anda yang gini, maknanya hak ni ada muhdis yang sungguh ti. Maknanya berhenti pada muhdis bagi muhdis yang pertama. Okey. Jadi hak ni bukan Tuhan lah kiranya. Hak ni Tuhan. Jadi akan terputus kita kata ihtiyaj. Terputus ihtiyaj kepada rantaian tu kepada apa? Kepada yang tidak berhajat kepada muhdis lain. Maka itu sebenarnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan dari segi susunan ni, tapi kalau ikutnya tak perlu pergi jauh. Kalau kita letak, sebab itu kita tak andaian saja sini. Muhdis pertama, muhdis kedua, muhdis ketiga. Kata dia, fama adda ilahi wa waftiqarul muhdisi. Sini dia balik semula ni. Yang membawa. Jadi fama adda ilaihi. Tengok. Jadi jalan dia bawa tu jauh sikit. Sekarang ni kalau muhdis kepada Tuhan itu berhajat pada muhdis lain, akan lazim kepada ad-daw ataupun tasasul. Hak tu bawa pada daw dan tasasul. Maka apa yang membawa kepada dur dan tasasul? Apa dia? Hak ni pun akan membawa pada dur atau tasasul juga. Iaitu berhajatnya muhdis kepada muhdis lain. Dia itu pencipta dah. Dan dia nak kewujudannya itu tergantung kepada diciptakan oleh muhdis lain. Maka itu pun muhal. Bila ini mustahil, maka ini pun mana? Mustahil juga. Bila ada yang ni mustahil, hak ni pun mustahil juga. Bila adanya muhdis yang mencipta muhdis itu mustahil, maka muhdis yang mencipta muhdisnya itu mustahil. Maka muhdis bagi Tuhan itu juga mustahil. Apa? Fama adda ilahi wa waftiqarul muhdisi ila muhdisin. Muhal. Ni
Fama adda, ni disebut ni, fama adda ilaihi, dan yang membawa kepadanya, wa huwa iftiqarul ilahi ila muhditsi muhalun. Tengok. Dua tiga lapis tu. Nampak dua tiga lapis tu. Apabila kita kata hak ni mustahil, maka yang membawa kepadanya, apa dia? Kepada adanya berhajat muhdith pada muhdith, ini juga mustahil. Fama adda ilaihi wa huwa iftiqarul ilah. Berhajatnya Tuhan kepada muhdith muhalun. Kemudian undur balik lagi. Fama adda ilaihi, maka yang membawa kepadanya. Kepada apa? Kepada berhajatnya ilah kepada muhdith. Apa yang membawa kepada berhajatnya ilah kepada muhdith? Wa huwa kaunuhu hadithan, iaitu keadaan ilah itu baharu, muhalun juga. Maka keadaan Tuhan tu baru tu mustahil juga. Fama adda ilaihi, yang undur balik satu lagi. Fama adda ilaihi, dan yang membawa kepadanya. Mana? Membawa kepada Tuhan itu, Tuhan tu baharu. Fama adda ilaihi, yang membawa kepadanya, kepada baharu tu, keadaan Tuhan tu baharu. Wahwa adamu kaunihi qadiman, iaitu keadaan Tuhan tu dok qadim. Tuhan, keadaan Tuhan baru. Apa yang membawa kepada keadaan Tuhan baru? Kita nafi qadim daripada Tuhan. Kita menafikan keadaan Tuhan tu qadim. Lazim daripada menafikan Tuhan tu qadim, bahawa Tuhan tu baru. Jadi yang membawa kepada keadaan Tuhan tu baru ialah adamu kaunihi qadiman, keadaan Tuhan tu tidak qadim. Maka itu juga muhalun, mustahil. Nampak tu di susunan tu, fathabata, maka sabitlah didduhu, lawannya. Apa lawan bagi adamu kaunihi qadiman? Lawannya buang Adam lah. Wa huwa kaunuhu qadiman, iaitu keadaan Tuhan tu qadim. Wa huwal matlubu, itulah yang dituntut. Okey. Boleh? Okey, habis dah situ. Masuk iraq dan i'tiraq pula. Itu kena tulin nafas ni. Kena tulin nafas. Sebab itu kita tak sarankanlah kepada orang-orang yang nak mengaji akidah dalam grup kita, nak mengaji akidah. Ini dah bukan tahap kita nak mengaji akidah, kita nak mengaji teknika-teknika dalam perhujahan dah tu. Teknika-teknika ibarat dah ni. Jadi ada juga beberapa yang minta untuk request, kadang-kadang kita tak kenal kalau ada asatizah ke ataupun ada tu. Sebab tu soalan-soalan tu kami pihak tafakuh buat. Tujuannya bukan nak sudi atau nak uji, tapi sekadar nak tahu supaya orang kata baca Syarqawi. Macam orang ngaji, setengah mengajar lah. Mengajar apa di masjid, ngajar akidah. Baca ni baca Syarqawi. Dia kata baca Syarqawi tapi baca Hudhudi. Kalau mengajar Hudhudi memang boleh. Memang sesuai sangat untuk kita faham akidah. Tapi bila masuk dalam ni, dia banyak benda teknikal gini. Takut tak panjang nafas. Tulun nafas. Tu nafas kena panjang, kena tahan sikit. Kena nafas tu kena panjang sikit. Letih dia main. Susun-susun gini. Ni bukan benda akidah, ni susunan ilmu mantik pendalilan dah ni. Okay? Sebab itu, kalau salah masuk tu, tak apa, boleh keluar. Tak ada masalah. Kita tak ada terasa apa-apa pun. Tujuannya supaya jangan jadi serabut dan keliru. Orang yang salah masuk, ingat ngaji akidah, ngaji benda dah tahu dah. Tak apalah, tak ada masalah. Sebab tu kita tak buka secara umum. Tapi adalah beberapa asatizah ikhwah letak di YouTube. Bagus juga tu. YouTube ni maknanya masing-masing nak bukalah. Tak buka, tak ada benda. Cuma kita bukan ajar benda ilmu salah. Bukan ajar ilmu sihir, ilmu bomo ke, bukan ilmu-ilmu sesat. Tapi maknanya kalau rasa tak faham tak tu, tak apa. Tengok hak lain banyak lagi yang boleh terang akidah secara jelas dan tidak berbelik-belik. Okey. Tak ada nafas balik awal, sekejap je, tak tahan lama. Kena minta dengan Dr. Khairat Imam apa obat untuk tahan lama. Okey. Wa'tu ridha qiyasu, dan diiktiraf qiyas tu. Al-madhkuru, qiyas tersebut.
Dengan bagaimana? I'tirafnya. Bi anna syartal qiyasi al-istisnai an takuna syartiyatu kulluha walau al-madhkuratu ay walau kana al-qiyasul apa ni? Walau al-madhkuratu ay walau kana al-qiyasu al-madhkurata. Alah makna. Walau kana gini, kena walau al-madhkuratu fil kalami lil ihmal. Lil ihmal tu lil ihmal tu jadi jumlah jadi muta'alliqun dengan mahzuf khabar bagi kana mahzuf. Walau kana al-qiyasul madhkuratu fi kalamil musannifi kainun ataupun uh, uh, kainun lil ihmal. Lil ihmal tu situ okey. Jadi dia kata sini, tengok boleh. Wa'turidal qiyasul madhkuru bi anna syartal qiyasil istisna'i. Dan diiktiraf qiyas tersebut bahawa syarat qiyas istisna'i antakuna syartiyatu kulluha walal madhkuratu fil kalamil musannifi walal madhkuratu fil lil ihmal antakuna syartiyatu lil ihmal. Jadi lil ihmal tu harah jar muta'alliq jadi dengan mansub jadi muta'alliq dengan mana? Muta'alliq dengan khabar takun. Kainan lil ihmal. An takuna syartiyatu kainatan lil ihmal. Syartiyah itu dia kata sini syarat qiyas istisna mestilah syartiyah kesemuanya walaupun disebut dalam kalam musannif lil lil ihmal ke? Lil ihmal ke apa? Dia kata bi anna syartal qiyas istisna'i an takuna syartiyatu kulluha walau madhkuratu fil kalamil musannifi lil ihmal. Jadi ujiba bi anna al murad bil kulliyah. Nampak ada macam ada gugur tu. Kita wa ujiba bi anna al murada bil kulliyati an yakuna malzum musawiyan lil lazimi wa huna kadhalika. Lil ihmal. Kat mana tu syartiyah kulliyah? Antakuna gitu. Jadi kata antakuna wa'turidal qiyas bi anna syartal qiyas listisna'i antakuna asyartiyatu kulliyatan. Situ kulliyatan. Nuskah lain macam mana? Kulliyatan nampaknya macam kulliyah tu sebab ujiba bi anna al murada bil kulliyati an yakuna al malzum musawiyan lil lazimi wa huna kadhalika li anna lam yakun qadiman musawiyan li hadithin idh kullu hadithin yasduqu alaihi annahu lam yakun qadiman. Boleh? Jadi maknanya sini antakuna syartiyatu kulliyatan. Antakuna syartiyatu kulliyatan. Jadi sini isunya ni. Isunya ialah di sini. Kita tanda. Kalau ada nuskah lain maklum waktu syartiyatan kulliyatan. Baik, mana ni?
Kita sambung kat lagi sikit lepas jawab azan, insya-Allah. Kita sambung balik di kat mana tadi. Pada nuskhah ni dia kata wa'turidha qiyasul madhkur bi anna syartal qiyas al-istisna'i an takuna syartiyatu kulliyatan. Bahawa diiktiraf bahawa syarat pada qiyas istisna'i mestilah syartiyah itu kulliyah. Kulliyah tu apa maksud? Ini juga dalam mantik. Makna kulliyah itu berlaku talazum antara muqaddam dengan tali. Tak? Yang seakan-akan kullama nazalal mataru ibtallal ardu. Makna ada apa? Ada talazum antara muqaddam dengan tali yang bermakna kulliyah. Jadi dalam nuskhah yang satu lagi nampaknya begitulah. Rasanya bukan kulluhan ni. Antakuna syartiyatu kulliyatan. Syartiyah kulliyah. Okey. Jadi dia kata syarat untuk qiyas istisna'i mestilah syartiyah itu kulliyah. Walau al-madhkuratu fil kalami lil ihmal, walaupun syartiyah yang disebut dalam kalam musannif itu lil ihmal. Jadi lil ihmal ni kena balik walau al-madhkuratu ay walau kana syartiyatu al-madhkuratu fil kalamil musannifi lil ihmal. Jadi makna lil ihmal ni kena pada mana?
kena kepada duduk pada dia muta'alliqun bi mahzufin, jadi khabar kepada kana yang mahzuf dalam jumlah walau kanatil madhkuratu fil kalami musannifi lil ihmal, ai kainan lil ihmal. Jadi sini dak kira kuliah dah ni. Jadi apa? Jadi kulliyatan, jadi isim takun. Nampak? Okey. Itu i'tirad dia. Dia kata syarat qiyas istisna'i mesti syartiyah itu kulliyah, memberi makna setiap kali, kullama, daiman. Tak? Kullama kana kullama nazala al-matar. Ibtallatil ardu. Lakin lepas tu ikutlah, setiap kali turunnya hujan maka tanah itu basah. Contoh. Tu contoh ajalah. Lepas tu qiyas tu kena dak tu tak apalah, so kira nak khabar maknanya erti kuliah itu berlaku talazum antara muqaddam dan tali. Okey. Walaupun ihmal. Ihmal pun syartiyah muhmalah pun guna. Walaupun sama, sebab ihmal ni fi quwati al-kulliyah juga. Walaupun dak sebut adawat yang menunjukkan kulliyah itu, kullama dan seumpamanya. Itu i'tirad dia. Wa ujiba, dan dijawab bi annal murada bil kulliyati. Ini dalil bahawa bukan kulluha sini. Yang dimaksud dengan kulliyah itu ayyakuna al-malzumu musawiyan lil lazim, bahawa malzum tu menyamai bagi lazim. Itu maksud dia. Malzum tu menyamai bagi lazim. Ada berlaku talazum satu dan malzum tu menyamai bagi lazim. Wa huna kadzalik, dan di sini begitulah. Kok mana itu? Li'anna, kerana sesungguhnya. Lam yakun ni, yang qasak ni qasak kepada hikayat lafaz ni. Li'anna lam yakun qadiman, perkataan lam yakun qadiman itu musawiyan li hadithin, menyamai bagi hadis. Tidak qadim tu sama dengan hadis. Kenapa sama? Tu kata lazim. Malzum tu benda yang sama dengan lazim. Lam yakun qadiman tu sama je dengan hadis. Hadis tu apa? Lam yakun qadiman. Il kullu hadithin, kerana setiap yang baru, yasduqu alaihi, benarlah ke atasnya, annahu lam yakun qadiman, bahawa dia itu tidak qadim. Satu. Au yuqalu, atau dikatakan annal muhmalata al-madhkurata, bahawa muhmal, syartiyah muhmalah, tidak tulis pun kullama ke apa kan. Terus dia masuk kepada apa? Terus dia sebut kepada muqaddam tali tanpa ada adab yang menunjukkan kulliyah itu. Ai au yuqalu annal muhmalatal madhkurata fi quwwatil kulliyah. Ini jawapan kedua. Kita boleh katakan syartiyah muhmalah tersebut seumpama kekuatan kulliyah. Seumpama dia syartiyah kulliyah. Macam mana seumpama tu? Idzil makna, kerana makna anna kulla syai'in intafa anhul kidamu, kerana makna setiap sesuatu, makna anna kulla syai'in intafa anhul kidamu, setiap sesuatu yang ternafi daripada yang kidam, thabata huduthuhu, maka sabit baharunya. Mantafa kullu syai'in intafa anhul kidam, sabata hudusuhu, maka sabit baharunya. Jadi makna seakan dia itu kullu syai'in, setiap sesuatu yang sabit ataupun ternafi daripada yang kidam, tentulah sabit baharunya. Walaupun syartiyah itu muhmalah, tidak diletakkan adab yang menunjukkan kulliyah, tapi dia telah seakan-akan memberi makna kulliyah juga. Wa dzalika kafin, itu memadai. Okay. Kata itu dah cukup dah. Maka dia qiyas itu memenuhi syarat. Hadza kulluhu, katanya ini semuanya idza ju'ilal burhanu,
kalau dijadikan burhan, dalil, al-musyaru ilaihi, yang ditunjukkan kepadanya itu, kalau kita letakkan dalil itu, jadikan dalil itu istisnaiyan. Kita jadikan dalil itu dalil istisnaiyah. Qiyas istisnai. Maka sebagaimana susunan yang terdahululah. Wa yuhtamalu ja'luhu iqtiraniyah. Dia kata boleh kita nak ihtimalkan dalil itu kita susun menjadikan qiyas iqtirani. Bukan qiyas istisnai. Sebab istisnai payah sikit lah. Nampak tak? Kita jadikan susunan biasa, iaitu qiyas iqtirani. Minasyaklil awal, daripada syakal yang pertama. Murakkaban, yang tersusun min syartiyataini, daripada dua jumlah syartiyah. Wa nazmuhu hakadha. Susunannya gini. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Kalaulah Tuhan itu tidak qadim, maka dia itu baharu. Walau kana hadithan, dan kalaulah dia itu baharu, laftaqara ila muhdithin, maka berhajat dia kepada muhdith, kepada Tuhan yang lain. Fayuntiju, nampak ni muqaddimah as-sughra, ni kubra. Fayuntiju, maka menatijahkan, lau lam yakun qadiman, maka kalaulah Tuhan itu tidak qadim, laftaqara ila muhdithin. Mana tadi? Nescaya dia laftaqara ila muhdithin, dia berhajat kepada muhdith. Fadzakara sughra, disebut sughra je. Fadzukira lah. Fadzukira, maka disebut. Maka disebut fadzukira as-sughra wa huzifal kubra. Kubra dihazaf. Jadi tengok tu mana tadi. Dia kata lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Walau kana hadithan laftaqara ila muhdithin. Dua syartiyah tu. Dua jumlah syartiyah, tapi susun jadi hak ni kubra dia, ni sughra ni. Ini syartiyah yang pertama, kubra dihazaf, natijah dihazaf. Ini syartiyah yang kedua, kubra dihazaf, natijah dihazaf. Fayuntiju, menatijahkan, lau lam yakun qadiman laftaqara ila muhdithin. Itu natijahnya. Kalaulah kalaulah tidak qadim, nescaya berhajat dia kepada muhdith. Berhajat dia kepada muhdith. Fadzukira, maka disebut as-sughra wa huzifal kubra. Wan natijatu, yang dihazaf ialah kubra dan natijah. Wa ramaza lahuma biqaulihi, dan biqaulihi, makna dhamir tu kena maklum lah. Fi'il tu mabni lil maklum lah. Fadzakara ay al-musannifu lah. Fadzakara ay al-musannifu as-sughra wa hazafa al-kubra wa natijata wa ramaza, dan mengisyaratkan lahuma, kepada kubra dan natijah, biqaulihi, dengan katanya fayaftaqiru ila muhdithin, maka berhajat kepada muhdith. Jadi ini susunan lain pula ni. Susunan qiyas iqtirani daripada syakal pertama. Daripada dua syartiyah. Dua qiyas syartiyah. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Walau kana hadithan laftaqara ila muhdithin. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Kemudian lepas tu dia punya kubranya apa? Mana tadi ni? Lam yakun qadiman walau kana hadithan laftaqara walau kana hadithan laftaqara ila muhdithin. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan.
Itu satu syartiyah yang pertama. Walau kana hadithan, yang kedua ialah syartiyah yang kedua ialah walau kana hadithan laftaqara ila muhdithin. Kemudian kubra dan natijah dihazahkan bagi setiap daripada dua syartiyah itu, akhirnya menatijahkan daripada susunan dua syartiyah itu, menatijahkan lau lam yakun qadiman laftaqara ila muhdithin. فذكر الصغرى وحذف الكبرى والنتيجة ورمز لهما بقوله فيفتقر إلى محدث ويؤيد هذا ما سيأتي في الشرح. Dan menyokong bagi kias bentuk ini apa yang akan datang dalam syarah. Fa innal mutabadara min takririhi, kerana yang segera faham, min takririhi, daripada huraian musannif, annahu iqtirani, bahawa kias itu kias iqtirani, haitsu qala wa burhanu. Sekira-kira dia kata wa burhanu, dia sebut musannif sebut wa burhanu annahu kadza kadza tu ila akhirih. Wa yuhtamalu an yakuna istisnaiyan, dan kata dia boleh juga kita ihtimalkan dia tu istisnai, kama sayati anna at-tanbihu alaih, sebagaimana akan datang tanbih di atasnya insya-Allah taala. Kita berhenti situlah. Kita berhenti situ. Awak dah ni nanti kalau ada masa kita sebut semula awak ni pada kesempatan yang akan datang. Sekadar tu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.